إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وسلم. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك صلى الله عليه وسلم واعلم situ anna lahum syari'atun wa hiya an ta'budahu ta'ala wa tariqatun wa'lam anna lahum syari'atan wa hiya an ta'budahu ta'ala wa tariqatan wa hiya an taqsidahu ataupun an taqsudahu bil ilmi wal amal wa haqiqatan hiya natijatuha wa hiya an tashhada binurin awda'ahu fi suwaida'il qalb wa anna kulla batinin lahu zahirun wa aksuh wa syari'atu zahiru syari' haqiqah wal haqiqah batinuha wa huma mutalazimatan ma'nan fa syari'atun bila haqiqatin atilah wa haqiqatun bila syari'atin batilah wa musilatil salasa bil jawzah fa syari'atun kal kisr zahir wa tariqa kal lub al hafi wal haqiqa kad duhn alladhi bi batinihi lub wa la yatawassalu ila lub illa biharqil kisr wa la ila duhn illa bidakil lub. Ketahui ilmu bahawasanya bagi mereka itu siapa arifina billah, dia ada syariah. Ya, perjalanan kita ni ada syariah, iaitulah engkau menyembah Allah Ta'ala. Itu mana syariat. Apa mana syariat? Anta'budahu ay zahiratan, pada zahir. Maka sini kita mendaki wajib kita mendalami dan memahami ilmu fiqh. Ya, dalam tasawuf jangan di fiqh. Kita zikir dia, tak ada tasawuf, atau orang gila begitu. Ni dia perosak jalan hakikat, jalan makrifat ni dia buat ni. Yang ngaji tarik dia. Ya, ni jadi akhirnya macam-macam keluar benda-benda pelik bercanggah dengan syariat. Ya, dia tak boleh, dia mesti 3 jalan sekali paling kurang. Syariat kena ada. Bila syariat dia kena ngaji ilmu fiqh, kena syarat sukun zahir semua dia kena betul. Ya. Kemudian tariqah. Apa dia tariqah? Ialah antaqsudahu bil ilmi wal amal. Kamu qasad dengan ilmu dan amal kena Allah Taala ni. Itu mana tarikat. Mana engkau menuju kepada Taala dengan ilmu dan amalan. Tengok dia. Mana menuju dengan Tuhan menggunakan ilmu dan menggunakan amal. 2 sayap dia kena ada, ilmu dan amal. Itu dia. Jadi kalau tak ada ilmu, jawab dia tak boleh berjalan. Likulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilm. Tiap-tiap satu semua ada jalan. Maka jalan menuju ke syurga ilmu. Nak buat rumah kena tahu ilmu pertukangan. Ya, nak ke laut kena tahu ilmu kenelayanan. Dan seterusnya begitulah. Kena ada satu. Ya. Kalau orang nak buat operation, tiba-tiba kita datang, saya buat. Buat ni mana? Mau. Doktor pun cik doktor pakar tu, nak mahu kau bedah apa orang, mampus orang. Ya, dia tak ada bidang dalam apa medik, dia nak pergi belah apa orang, mahu. Mesti orang pakar bidang tu. Begitulah lebih, itu ilmu zahir. Ini lagi lah ilmu ketuhanan lebih tinggi. Sebab tu kena serah pada ahli dia. Siapa ahli dia? Golongan arifina billah. Orang yang betul-betul mengenali itu Tuhan di kalangan para awliya dia. Bahawa dia boleh bedah benda ni. Habis. Itu makna tarikat. Engkau menuju pada Ta'ala dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, tanpa amal, tak boleh berjalan. Sebab tu kalau kita tengok dalam Hujatul Islam Imam Ghazali dan Mihnajul Abidin kan, karangan akhir dia, 7 akabah dia kena lepas. Kalau tak lepas, dia tak sempurna jadi hamba Tuhan. Akabah pertama apa? Ilmu. Akabatul ula wa hiya akabatul ilmi. Akabah yang pertama, ranjau pertama, mesti ilmu kena dia. Tak ada ilmu, dia tak sah jadi hamba Tuhan. Ya, nak ibadat macam mana tak ada ilmu, nak semayang macam mana tak ada ilmu. Ya, bila betul semayang pula, nak betulkan semayang macam mana, kena ilmu juga. Nak betulkan dalam konteks kita dengan Tuhan pun ilmu juga. Semua masing-masing ada bidang ilmu. Sebab ilmu nur dipanggil. Ya, bila nur tak ada, duduk dalam apa lawan nur? Zulmah. Tak ada cahaya, gelap. Dan gelap nak buat kerja apa kan? Ya, itu maknanya. Habis. Mana syariat, tarekat. Tarekat maknanya apa? Engkau menuju
Mana kita kena menuju pada Ta'ala tu matlamat hidup itu. Dengan apa? Tuju dengan ilmu dan amalan. Tanpa ilmu dan amal maka ditolak. Dan hakikat itu apa? Natijah, mana kehasilannya. Itulah engkau menyaksikan Allah Ta'ala. Apa saksi? Dipanggil musyahadah. Berarti kita ada syariat, ya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah fa syari'atun ka safinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun ghalah. Itu dibuat dalam Hidayatul Azkiya, seorang wali besar daripada India. Dalam kitab Fathul Mu'in, matan tu belakang tu ada syair ni, ya. Kita masa belajar di pondok tu pukul 4 pagi belajar kitab tu. Belum subuh dah belajar. Ya. Inna tariq, sungguh jalan tu ialah apa? Dia ada syariat. Jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu dia tadi. Hakikat, syariat, tariqat dan hakikat. Maka syariat dibuat misal mana? Syariatu kasapinah. Sini dibuat apa nama? Misal dengan sapinah, perahu ataupun dipanggil apa? Makna kapal. Kemudian tarikat kal bahar. Mana perahu dia kena jalan atas air. Kemudian kita nak ambil permata tu. Apa dia permata? Hakikat durun ghala, permata yang mahal. Duduk mana tu? Dasar laut tu. Dia nak dapat permata di dasar laut, dia kena ada kenderaan laut, kapal. Kalau sekarang dah, dulu perahu, kapal, perahu. Kemudian dia kena berjalan. Dia duduk kat tepi je, kemudian baru terjun dalam pergi menyelam. Kalau mengambil permata zahir yang kasifah, yang kasar, dia kena menyelam dalam air. Kalau nak mengambil permata maknawi, dia kena menyelam dalam nur, ya. Sebab perjalanan ni jalan nurani, bukan jalan jasad dan ni. Nur, semua jalan dalam. Al-anwar matayal qulub. Ya, nur ni ialah mataya, kenderaan bagi hati untuk menyelam dalam perjalanan makrifat akan Allah Ta'ala. Iaitulah melalui pancaran cahaya tu nur, ya, yang dikata hakikat apa tadi ialah pancaran cahaya binurin auda'ahu fi suwaida'il qalbi. Aduh, pancaran nur yang dia sematkan ke dalam lubuk hati kita, suwaida' pertengah kalbi kita tu. Sebab bila berzikir dia ada pancaran nur kan ni. Dengan nur pula dua lelaki mentabat anjakan itu. Dia pergi pada sir, pergi pada lub atas ke atas. Sebab bila berzikir dalam surut memang ada permulaan awal tu pancaran nur dia akan nampak. Sam. Apa warna kalbi? Apa warna kalbi? Warna kalbi apa dia? Latifatul qalbi warna kuning. Latifatul roh merah, ya. Jadi pancaran nur ada warna-warna kan. Kita pun tak ada ngopo. Ada warna je. Ada warna, engkau je tak ada warna. Dalam ada warna juga. Ya, dalam luar cara luar pancaran nur ni. Kalau nur Rasulullah SAW di tengah, Latifatul Akhfar lagi. Itu dipanggil masyrab, ya, Rasulullah SAW. Kalau sini masyrab Adami, masyrab Ibrahimi, masyrab, ya, maknanya apa? Musawi. Banyak tu jalanan dia. Nabi kita tengah tu. Itu warna hijau, ya. Allah. Dan ketahuilah setiap perkara batin mempunyai zahir. Mana semua benda dalam dia ada balutan luar, kan? Begitu jugalah sebaliknya. Batin ada zahir, zahir ada batin. Syariat itu zahir kepada hakikat. Ya, babul hakikah wa syariah. Pintu nak masuk hakikat syariat. Siapa nak melompat hakikat syariat tangadi tak edinan. Manakala hakikat pula batin bagi syariat. Ya, hakikat dan batin. Jadi kedua saling melazimi pada sudut makna dia. Dia merupakan benda yang mutalazimatani maknan. Ya. Maka syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Syariat dia wajib syariat dia, hakikat ada. Dalam tak tahu. Dia amal kosong. Dan ibadat tak ada tasawuf, habislah. Riya, wujud semua apa dia tak kenal. Akhir ibadat dia kosong. Riya, wujud sapu, habis. Ya. Dan sebagainya. Dan hakikat tanpa syariat terbatal. Di hakikat tak ada syariat, dia batal, batilatun, ya. Kalau Imam Malik kata apa? Asy-syariah al-haqiqah bilah syariatin, ya, man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka wa man tafaqaha bila tasawwufin faqad tafassaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang tasawuf tak ada fiqh jadi kafir zindik. Siapa yang fiqh tak tasawuf jadi fasik.
Dan siapa yang mengumpul dua baru dia tahqiq, baru dia mantap. Dia kena mengumpul dua-dua, sebab Quran datang dua dan Tuhan suruh bersihkan dua. Wazaru zahilal ismi wa batinah. Tu nas Quran terang. Daklah kamu bersihkan zahir dan batin daripada kekotoran qalbi. Kemudian tiga perkara ini dibuat bandingan dengan kacang walnut. Kacang apa dia panggil? Apa nama kacang tu? Tu. Jadi dia ada kulit. Setengah kata jauh sini buah kelapa, sini ini kalcan. Ya itulah dia ada kulit dalam, kan? Macam buah kelapa dia ada kulit luar, ada kulit dalam. Jadi kena buka tu, satu-satu baru sampai dalam. Jadi ada tiga peringkat. Syariat umpama kulit, jauzah tadi syariat kala kisr zahir, kulit luar. Tarekat umpama biji dalam, kalau kita buah kelapa dalam tu. Dan hakikat umpama minyak, kena pecahkan baru dapat minyak. Itu minyak berada dalam batin bagi biji tu. Sebab tu dia kena buka selapis-selapis. Dia semua benda ada kulit, ada dalam. Yang tak ada kulit apa kan? Pandai yang jawab. Jadi ilmu yang hakikat tadi syariat tu ilmu tai namanya. Kan? Kau mengaji hakikat dia kan adalah tak semayang. Kau mengaji ilmu apa? Ilmu tai kau mengaji kata. Tiada sampai kepada isi melainkan dikoyakkan kulit. Nakkan minyak tu kena koyak kulit luar, pecah kulit tempung dalam, parut dia, peram minyak, masak baru dapat minyak dia. Begitulah maksudnya proses ke arah hakikat memerlukan pada beberapa lapisan peringkat. Itu dia nak terjah ni. Tidak sampai kepada minyak melainkan ditumbuk lumat. Kalau kita ada mesin proses parut dulu kan, tu dulu dia buat minyak kelapa kan. Itulah maknanya gambaran kemisalan tiga ilmu nak sampai kepada hakikat yang sebenarnya musyahadah yang disebut dalam hadis sahih anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Hadis sahih. Anda sampai ke situ, tu dia proses dia. Dia kena mengaji semua. Ngaji serentak sekali. Ni ada pula kata ngaji syariat dulu. Kata hakikat syariat dulu kan. Sampai nak mati syariat tak habis-habis. Mana mampus ni. Tu lebay bangang ni. Dia kena jalan sekali terus. Kita nak tinggi kenapa? Nak kacau dodol, pakai satu lu tunggu boleh. Tiga sekali jalan pakai. Tacak tiga sekali pun boleh letak. Mana kita berjalan PK yang mengaji, usul dia mengaji, tasawuf mengaji, jalan serentak sekali pun boleh berjalan. Nak tunggu satu. Sebenarnya dia malah nak belajar. Dia malah dia tasawuf kan. Dia lebay tasawuf dia panggil. Siapa yang tak mengaji tasawuf dia jadi lebay tasawuf, bukan mengaji tasawuf jadi tasawuf kan. Kadang-kadang dia takut kau tasawuf. Kau tasawuf je kata. Yang tak mengaji tasawuf tu tasawuf. Habis dia sawuk. Ilmu tasawuf ilmu pembersihan, membersihkan kalbi. Fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Tu hadis Rasulullah SAW. Tidak akan masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Maka pembersihan akidah ilmu tauhid peranan dia. Pembersihan amalan luar itu ilmu fiqh punya peranan. Nak bersih paling besar tempat tidur tuan kalbi itu ilmu tasawuf. Nama-nama ni diletakkan oleh para ulama. Zaman Rasulullah tak ada nama-nama ni. Zaman Rasulullah di umum dia tafaqquh fid din. Mana tafaqquh, mana mendalami dalam urusan ilmu agama umum semua kali. Jadi ulama dia tauzi', dia bagi-bagi supaya kita mudah ilmu fiqh, usul fiqh, ini kaedah fiqh, ini mustalah hadis, ilmu macam-macam lah kan. Semua dalam tu ada. Tujuan dipecah untuk kita mudah tu je. Habis. Kemudian al-khalqu aqsamun. Manusia ni dia ada beberapa kelompok, beberapa bagi. Pertama du'afa, yang kedua humul awam, wal khawas wa humul awliya, wal khawasul khawas wa humul anbiya. Wa yatarattabu ala zalika qawluhu asy-syari'ah wa bin nusratin fasyari'atu laka ayyuhad dhaif hatta tatlubahu ta'ala minhu laka bi an tatlubahu bil ikhlas wa sidq wa illa fahiya alaika la lakah wal haqiqatu lahu ta'ala hatta tatlubahu ta'ala bihi lahu azza wa jalla la bika lahu la bihi laka haitsu la hina wa bi nuskhatin la hadda wa la aina bi khilafis syariah. Jadi manusia dia mempunyai banyak kelompok, banyak aksam.
Ya, kisim yang pertama dipanggil golongan du'afa. Golongan yang lemah. Lemah apa? Lemah makrifat dengan Ta'ala. Ya, adalah orang-orang awam. Yang kedua golongan khawas. Mana golongan khusus, mereka ni para aulia, dimaksud golongan khawas. Dan ketiga golongan hawas, pilihan atau pilihan. Itu khusus bagi dalam khusus itu golongan para nabi-nabi. Kalau hawasul itu para nabi lagi apa? Maksum lagi apa? Ulul azm. Kalau hawasul lagi tapi lagi itulah sayyidul mursalin. Martabat Rasulullah SAW, pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan. Kemuncak ahli lah, tak ada lagi lah. Itu paling hebat. Wa huwa nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah karim. Dia pemegang segala, pemegang tali tajalli dan Allah karim. Maka terbit daripada pembagian ini ucapan apa dia? Syariat itu pada satu nuskhah, maka syariat itu untukmu. Ya, syariat laka ayyuhad du'afa, wahai orang yang lemah. Mana orang yang hati lalai dengan Tuhan, banyak terbenam maksiat, mungkar, maka dia kena apa? Main syariat tu. Perbetulkan syariat dia. Ya, syariat apa mana? Jalan. Mana orang yang lemah kena duduk atas jalan. Ya, pertidakkan dia tak boleh pergi kan. Dudukkan dia atas jalan tu. Perjalankan dia. Tu orang yang du'afa. Hingga engkau mencarinya Ta'ala daripadanya untukmu. Ya, sehingga dia mencari. Itu golongan du'afa. Ya. Tu. Hatta tatlubahu, sehingga engkau tuntut akan dia Ta'ala minhu. Mana engkau cari, mana engkau tuntut, hingga engkau mencarinya Ta'ala daripadanya, tapi untukmu. Dia buat ibadat, tapi ibadat dia dipandang untuk dia apa? Nak syurga. Itu peringkat orang awam. Ibadat, dapat pahala besar, besok ganjaran besar, nikmat gitu, macam-macam gitu kan. Itu golongan awam. Bahawa engkau mencarinya dengan keikhlasan dan kejujuran. Jika tiada kembali ke atasmu, bukan menjadi milikmu. Dan hakikat engkau mencarinya untuknya. Habis terus. Ya, mana kita mencari makrifat akan dia, kembali balik apa? Kepada dia. Mana keredaan dia. Itu mana hakikat lahu ta'ala hatta tatlubahu bihi, kemudian lahu azza wajal. Kita buat semua kena dia, bukan kita. Itu betul-betul hakikat. Maknanya dia buat mencari redha Tuhan. Itu dengan nyata untuk apa? Nyata yang untuknya azza wa jalla, bukan tu ambil manfaat, tidak. Mana kita buat sementara mencari keredaan dia, bukan dengan dirimu. Itu maksud dia. Pulangkan kembali kepada dia, maknanya kita matikan mana af'al untuknya, dan bukan dengannya untukmu. Bukan dengan kita memandang Tuhan kemudian untuk manfaat kembali pada kita, tak. Sekira tiada saat ketika pada satu nuskhah tiada had dan tiada arah tuju berbeza dengan syariat. Syariat dia ada had. Sembahyang 5 waktu yang wajib. Puasa had dia bila? Ada bulan sepadan, bulan Ramadan, ada had masing-masing. Adapun hakikat tak terbuka luas tu. Bahkan bila dibuka dia punya apa? Pembukaan dia sampai alam barzah sana pun kata ya, ayat Syekh Abdul Qadir Jalani dibuka lagi. Ya, futuhat, fuyudat, limpahan Tuhan cukup banyak. Atau mana luas perjalanan hakikat lebih luas. Kalau gitu fasyari'atu likauniha amran bi'a'malin syari'ah bi'a'malin syari'atin laha. Pada syariat dipanggil hududun wajihatun wal hakikatu la hadda wala jihah. Itu dalam apa? Dalam bracket kita baca. Itu matan asal hikam. Yang luar bracket itu syarah dia. Matan hikam daripada apa? Si Ibn Raslan Ad-Dimishq. Ada pun syarah luar tu si Zakaria Al-Ansari. Semua ni wali besar ni. Maka pas syariah li kauniha amran bi a'malin syar'iyyatin laha. Syariat ialah kerana keadaannya sebagai arahan. Pada syariat dia ada arahan kan, wajib atau sunat. Arahan pula larangan haram atau makruh. Mana ada sempadan dengan amalan syariat, ya. Maka terdapat baginya mempunyai batas-batasan. Sempadan-sempadan semua ada had-had dia. Seperti keadaan sembahyang sebanyak 2 rakaat misalan dia. Subuh 2 rakaat. Dia rajin macam mana pun 2. Jangan rajin buat 3 lah. Kan? Ada satu ke pasal malam. Pasal apa?
pasal burung, satu geng. Malam Jumaat dia sembahyang maghrib 4 rakaat. Orang kata mana 4? Satu bonus berlepak kau kata. Dia mana pandai kan. Kalau gajian macam mana dia tak berubah, dia had dah siap. 3 lah, wali mana pun sembahyang, rasul pun sembahyang 3, dia buat 4 macam-macam. Lepas kita tak sembahyang terus, ini tambah pula di 4. Setan nak sesatkan orang macam-macam ni. Ini telajak nak gitu. Jadi ada sembah dan yang tidak boleh dilanggar. Kalau sembahyang tu 2 lah, kalau 3 lah, kalau 4 lah. Ya. Contoh dia buat sembahyang 2 rakaat atau 3. Kemudian daripada had pula sudut seperti apa keadaan fardu atau sunat. Sembahyang tu dia ada had-had dia. Ada yang bentuk fardu, ada yang bentuk sunat. Apa itu maknanya? Kerana ianya merupakan rahsia maknawi. Ya. Mana tadi? Seperti fardu dan sunat. Habis. Berwaktu dan tidak berwaktu. Ada sunat. Sunat ada apa? 2. Satu sunat yang ada sebab, satu tak ada sebab. Yang sebab pula apa sebab dia? Apa sebab tuan? Bab masuk waktu. Kan? Tu. Ada berwaktu dan tidak berwaktu. Ada punya sebab, ada yang tidak ada sebab. Sebab apa? Gerhana. Kalau tak ada sebab dan tak ada waktu, dipanggil sunat mutlak. Sunat mutlak. Lawan mutlak muqayyad. Sembahyang sunat ada 2, satu mutlak, satu muqayyad. Yang muqayyad dia pecah 2. Dikait dengan apa sebab, dikait dengan waktu. Itu maksud. Ya, sembahyang sunat, ya, satu ada mutlak. Apa mutlak? Tidak dikait dengan waktu dan sebab. Lawan mutlak dipanggil sunat muqayyadah. Sunat yang dikaitkan. Dikait dengan waktu dan sebab. Ya, duha ada waktu, tahajud ada waktu. Ya. Kalau sebab sembahyang istisqa, sebab apa? Hujan, kemarau lah. Kalau hujan minta hujan, maut kan. Banjir tu kan. Sebab kemarau. Zaman kemarau kita sembahyang, tak hujan. Lagi apa? Gerhana tu sebab. Bila habis sebab, habis waktu dia. Kan? Gerhana. Kalau panjang waktu, kalau sekejap je. Maknanya dikait dengan sebab. Bila sembahyang tu tak ada sebab dan tak ada waktu, dia panggil mutlak. Mutlak mana lepas sembahyang je lah, tak ada niat apa saja sembahyang 2 rakaat dah. Itu mutlak. Maknanya dia semua tu ada kaedah masing-masing. Itu syariat. Ya. Kerana ianya merupakan, ada pun sedangkan hakikat, hakikat lain. Tiada batasan, tiada sudut. Dia sangat luas. Pembukaan itu terbuka bagi masing-masing mengikut kehendak yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ada yang makrifat dia terlampau tinggi dan ya. Ada yang sederhana dan seterusnya. Kerana ianya merupakan rahsia maknawi. Sebab makrifat yang merupakan sirrun maknawiyun. Sir yang maknawi pada makna. Dan kerana orang yang berada dalam makamnya adalah orang yang arif billah. Orang yang duduk dalam makam ni panggil arifun billah. Allah. Kerana inilah ia berpaling daripada habuan-habuan kemanusiaan. Ya. Sebab apa? Dan dia dapat sir maknawi. Sir rahsia maknawi dibuka kepada Allah. Masya Allah. Makrifat dengan Tuhan dari dahsyat dan habis terbakar segala yang lain. Menyebabkan dia a'rada an huzudil basyariyah. Qalbi dia terus berpaling, tak ada diherankan lagi dari yang luar. Sebab apa? Jasad dia duduk sini, rohani dia pergi alam lain, alamil malakut, alamil jabarut. Ya, tempat muta'alak qalbi itu dibuka oleh Ta'ala. Sebab apa? Di Islam melalui proses pembersihan. Dan cermin lah tuan-tuan ni. Cermin kita lap je, dia terang. Lagi kita lap, lagi terang, lagi jauh dia bertangkap. Ya, kalau dia selaput penuh kan tak boleh. Kadang-kadang depan kita pun tak perasan. Sebab apa? Kotor. Cermin tu bila kotor, dia tak dapat menangkap dengan sempurna. Kalau dibersihkan sungguh-sungguh, dia tangkap jernih, jelas. Ya, itulah qalbi. Bila kita bersihkan, dia akan tangkap alam-alam lain. Bila kita tak bersih, duduk sini kan, duduk alam lengkung. Sebab wali-wali tengok kita ni macam katak bawah tempung. Kita pula rasa, wah, kita ni hebat. Baru ni tak menyeberang alam lain. Alam mutajalian ditajalikan Tuhan bagi banyak yang dapat daripada Allah. Benda tu syarat dia apa? Bersih ke dia? Bila dia bersih, Tuhan bagi. Dia kayak Adam, macam cermin. Dia lap, dia nampak. Dia tak lap kotor salah. Kerana itu, kerana dia berada pada maqamul jama', maqamul jam'i,
Ya, sebab li'annahu fi maqamil jam'i fa huwa abadan yatlubullah billah lillah. Itu jalan dia. Ya, fa matlubuhu ghairu mahdudin li'annahu al-haqqul ma'bud. Kerana ianya adalah yang paling, dia berpaling dari habuan kemanusiaan kerana dia berada pada maqamul jama'. Maqam jama' mana hati dia sudah berjama'. Ya, jama' dengan Tuhan apa makna? Menghimpun. Dia menghimpunkan kalbi dia hanya dengan Allah. Kita pula jamak kalbi dengan makhluk. Habislah. Menghadap pada makhluk tertutup jalan Tuhan. Di belakang ke makhluk dibuka jalan ketuhanan. Sebab dia kata bila tutup baru terbuka. Tutup baru terbuka. Padam baru menyala. Pening kepada kita. Padam gelap dah. Padam dengan makhluk, menyala dengan Tuhan. Ya, padam pandangan makhluk, menyala dia dengan Allah. Kalau kita tak padamkan, kita jadi hamba makhluk, dia tak buka dan ya, hati itu akan jadi kotor bila menghadap kepada makhluk. Dia selama-lamanya mencari Allah dengan Allah tu. Dia mencari yatrubullah, mana menuntut makrifat akan Allah dengan apa? Billah, dengan Allah. Kemudian lillah, bagi Allah. Tak ada bagi nafsu, dia tak ada. Kita banyak ni kalah. Fikir kita jalan, kita semua ada nafsu. Duduk bangun ada duduk nafsu, ya. Makan ada makan nafsu, macam-macam tu. Sebab tu benda kita kena tapis. Biar dia bersih daripada unsur nafsaniyah, unsur nafsu, baru dia akan pergi dipancarkan nur. Ya, pada suwaidak qalbi tadi kan, pada pertengahan qalbi dia, oleh nur yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian pencariannya tiada terbatas. Kerana apa? Ia adalah al-haq yang disembah. Sebab matlub dia ialah zat yang tidak terhad, maka yang didapat pun tidak terhad. Dan itulah maknanya tingginya makam makrifat yang khassah. Boleh dapat? Boleh, insya-Allah. Yang tak boleh dapat makan Nabi Rasul itu tak ada dah. Tak ada kota lagi. Ya, borang pun tak ada dah. Nabi Rasul tak ada lah. Nabi abad ni tak ada Nabi selepas aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pun makam wilayah ini ada. Ya, tuan dua terik, siapa dia nak dia terik kan. Kadang asal dia perompak penyamun, dia sentap habis, mencacat ni makam ni. Ya, sebab tu kita jangan putus asa dan sentiasa mohon kepada Allah Taala, mudah-mudahan dibukakan nikmat paling besar ialah futuhat dengan Tuhan. Kemudian matlab, ya, al-qaim bisyariah ila akhi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa ala fa inna khaira kullahu bi anta min alhamdulillah. Subhanakallahumma